Okey, selamat pagi kelas. Untuk hari ini, cikgu akan perkenalkan kamu dengan mata pelajaran baru untuk tahun 4, iaitu kemahiran hidup asas. Kemahiran hidup asas masalah pembelajaran tahun 4. Okey. Untuk hari ini, cikgu hanya akan memberi pengenalan ringkas mengenai mata pelajaran baru ini. Kita akan ke isi kandungan untuk melihat tajuk-tajuk yang terdapat dalam mata pelajaran kemahiran hidup asas ini. Okey. Okey, so untuk pendahuluan, kita akan belajar mengenai aspek keselamatan dan kebersihan. Okey. Aspek keselamatan dan kebersihan. Okey, so untuk kemahiran hidup asas ni terdapat 4 komponen. 4 komponen yang kamu akan pelajari. Iaitu pertama, komponen masakan. Komponen 1 adalah komponen masakan. Komponen masakan ni kamu akan belajar mengenai peralatan masakan dan kaedah-kaedah masakan lah. Dan kamu akan melakukan amali berkaitan dengan masakan. Yang kedua, komponen jahitan. Okey, komponen jahitan. Komponen jahitan ni melibatkan pengenalan kepada alatan-alatan dan juga bahan jahitan, iaitu dan juga teknik-teknik jahitan, dan akan juga diadakan projek. Samalah juga dengan komponen masakan ni. Kita akan buat satu projek yang melibatkan masakan dan melibatkan pelbagai kaedah lah. Okey. Lepas kamu buat masakan tu, kita boleh buat konsep jualan dan sebagainya. Okey. So yang komponen yang ketiga, ini cikgu beri keutamaan kepada kelas kita lah, iaitu komponen perkebunan. Sebab untuk tahun 4, segala peralatan dan kemudahan telah cikgu beli, dan kita akan mulakan komponen perkebunan ni apabila kita kembali ke sekolah. Ya, bila kita sama-sama kembali ke sekolah. Dan dalam tajuk ini, kamu akan diperkenalkan dengan alatan perkebunan. Alatan perkebunan yang akan kamu gunakan untuk aktiviti-aktiviti berkebun. Okey. Okey, yang terakhir adalah komponen penternakan. Okey, komponen peternakan. Komponen peternakan ini melibatkan adalah mengenai kamu akan didedahkan dengan pemeliharaan, cara-cara untuk memelihara haiwan, ya, haiwan untuk ternakan ataupun haiwan kesayangan, haiwan kamu nak bela haiwan kat rumah. Okey, so cikgu akan pergi lebih lanjut apabila kita sampai ke komponen peternakan ni lah. Okey. Okey, so yang pertama untuk hari ni, kita akan kenal mengenai keselamatan dulu. Aspek keselamatan dan kebersihan. Ini adalah perkara yang penting dan perkara yang paling utama untuk kamu pelajari. Okey. Okey, untuk bengkel masakan. Okey. Pastikan keselamatan adalah di tahap yang tinggi. Okey. Kemudian bengkel jahitan pun sama juga. Mestilah kamu mengamalkan tahap keselamatan yang tinggi. Dengan mendengar nasihat ataupun arahan daripada guru lah. Kamu kalau nak buat apa-apa, mestilah dengan bantuan guru ataupun dengan kebenaran guru. Itu adalah perkara yang paling utama dalam keselamatan
ketika berada di bengkel-bengkel berkaitan. Okay, yang ketiga, penternakan dan perkebunan. Juga kamu mesti utamakan keselamatan. Kita tengok gambar kat sini. Aku bagi penerangan sikit. Okay. So, untuk bengkel masakan ni, apakah perkara keselamatan yang kamu mesti titik beratkan? Lihat kat sini. Segala peralatan elektrik ataupun ni contoh kat sini ya. Ya. Ini. Peralatan elektrik contohnya, kamu mestilah menggunakan peralatan elektrik dengan betul. Okey. Dan mesti dengan kebenaran guru sebelum menggunakan sebarang peralatan elektrik ataupun dapur di bengkel masakan. Okey. Itu adalah perkara keselamatan yang paling penting dalam ketika berada di bengkel keselamatan, bengkel masakan. Okey. Dapur lah. Maksudnya bengkel masakan ni maksudnya kamu berada di dapur lah. Kita mesti utamakan keselamatan. Okay, yang kedua, keselamatan ketika di bengkel jahitan. Pastikan segala barang-barang ataupun peralatan jahitan disimpan di dalam tempat tertutup ataupun almari. Kabinet. Kita panggil kabinet. Disimpan dalam. Lepas kamu guna, kamu mesti simpan di dalam kabinet ataupun almari. Okey. Seterusnya, mesin jahitan ni selepas digunakan, pastikan switchnya ditutup. Switch peralatan mesin jahitan mestilah ditutup selepas menggunakannya. Okey. Segala peralatan jahitan yang lain seperti contoh seperti jarum dan sebagainya, gunting, benda-benda tajam disimpan di dalam kabinet di tempat tertutup. Supaya kamu supaya tidak mendatangkan bahaya kepada kamulah. Okay. Kemudian pastikan terdapat peti pertolongan cemas. Di setiap bengkel ni mesti ada peti pertolongan cemas. Ni kat dapur ni dia tak ada. Mungkin dia menggunakan peti pertolongan cemas yang berada di bengkel jahitan. Dia. Lepas tu, paling penting, pemadam api. Sebenarnya pemadam api ni lebih sesuai berada di bengkel masakan sebab di bengkel masakan kamu melibatkan penggunaan api. Melibatkan penggunaan api. So pemadam api ataupun fire extinguisher ni, alat pemadam api mestilah dipastikan berada di bengkel masakan. Okey. Okey, yang ketiga, keselamatan ketika untuk peternakan dan perkebunan ketika kamu berkebun. Okey. Pastikan kamu menggunakan peralatan yang tajam dengan baik. Ni contoh peralatan yang tajam ni. Okey, tengok gambar budak ni, dia menggunakan peralatan yang tajam. Kamu mesti mohon bantuan guru untuk menggunakan peralatan yang tajam seperti cangkul dan sebagainya dengan tunjuk ajar daripada guru dulu. Jangan pandai-pandai kamu ambil peralatan yang tajam untuk melakukan aktiviti, untuk bermain dan sebagainya, tak boleh. Pastikan keselamatan ketika berkebun juga diutamakan. Okey. Yang kedua, pakai pakaian yang sesuai untuk berkebun. Okey. Pakai pakaian yang sesuai untuk berkebun. Lihat contoh kat gambar ni. Murid ini memakai sarung tangan dan juga kasut khas untuk berkebun. Kasut boot lah. Boot, kita panggil kasut boot. Kasut khas untuk berkebun. Jadi kamu selamat daripada benda-benda yang bahaya di sekitar kebun tu lah. Seperti paku, batu, kaca dan sebagainya. Benda-benda yang tajam. So bila kamu pakai
kasut khas ni, kamu lebih selamat. Okey. Kemudian pastikan kamu memakai sarung tangan khas untuk berkebun. Sarung tangan khas untuk berkebun. Sarung tangan khas ni dia dibuat daripada kain tu lah, yang biasa kamu lihat tu, buat daripada kain. Okay, jadi dia melindungi tangan kamu daripada kotoran dan benda-benda tajam juga. Okay. So untuk hari ni itu saja pengenalan cikgu untuk mata pelajaran pendidikan kemahiran hidup asas ni. Kita cuba untuk teruskan pembelajaran pada kelas yang seterusnya. Kalau kamu tidak faham ataupun kamu kurang faham mengenai tajuk pendahuluan pengenalan ini, kamu boleh ulang semula video cikgu ni. Okay? Ulang semula ataupun bertanya kepada ibu bapa kamu. Dan kamu boleh juga terus bertanya kepada cikgu. Okay? Sekian. Terima kasih.